Assalamualaikum dan selamat malam. Kita pergi kepada contoh lebih daripada satu lapisan masih dalam subtopik lateral earth pressure. Jadi soalan kali ini adalah diberi sedemikian dan kita diminta untuk mendapatkan nilai jumlah MPa dan juga nilai Y bar. Okey. Jadi fahamkan dahulu lukisan. Okey. Step yang pertama adalah dapatkan nilai KA. Okey. Untuk memudahkan pengiraan, jadikan lapisan yang pertama ini adalah sebagai A, tanah jenis A, dan lapisan yang kedua adalah tanah jenis B. Jadi, nilai KAA adalah 1/sin 15 bahagi 1/sin 15. Jadi nilai dia adalah 0.59. Nilai untuk KA. B adalah 1/sin 25 bahagi 1/sin 25. Sampai 41. Okey. Kenapa ada dua nilai KA? Sebab ada dua lapisan. Dan nilai phi untuk lapisan pertama adalah 15. Phi untuk lapisan kedua adalah 25. Baiklah. Seterusnya adalah langkah yang kedua. Nilai Z masih dalam unit meter. Kolom yang kedua adalah sigma A. Disebabkan ada dua lapisan, contoh sebelum ni hanya ada satu lapisan, contoh yang kali ni ada dua lapisan. Okey. Sigma A ataupun sigma aktif KA gamma Z tambah Q tolak 2C KA. Dia ada nilai C, nilai Q pun tiada. Tetapi disebabkan ada dua lapisan, dia akan menjadi seperti ini. Sigma A KA gamma Z tambah gamma 1 Z1. Gamma Z ni, yang ini untuk lapisan A. Untuk lapisan A. Gamma 1 Z1 adalah untuk lapisan B. Sekiranya ada 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, jadi akan ada tambah gamma 2 Z2 tambah gamma 3 Z3. Sekiranya ada 4 lapisan lah. Okey. Untuk contoh kali ni hanya 2, jadi sigma A yang kita guna adalah KA gamma Z tambah gamma 1 Z1. Gamma Z tambah gamma 1 Z1. Okay. Padamlah silap. Alright. Z sama dengan 0 meter. Okey, untuk memudahkan pemahaman, untuk lapisan 1 adalah 0 hingga 2.5 untuk tanah jenis A. Tanah jenis B 0 hingga 5.5. Kenapa tidak disatukan? Sebab dia adalah dua jenis lapisan tanah yang berbeza, yang mempunyai nilai
gamma yang berbeza dan nilai V yang berbeza. Jadi nyata-nyatalah dia adalah dua jenis tanah yang berbeza. Okey. 0 meter. Okey. Untuk mudahkan juga, kita sekarang menyelesaikan tanah bagi jenis lapisan yang pertama, iaitu jenis tanah A. A. Okay. Untuk 0 meter. Sigma A1 sama dengan KA yang pertama ni, KA. .59 darab gamma A 16.3 kilonewton per meter cube darab dengan 0 meter. Okey, untuk lapisan yang pertama, kita belum lagi tambah untuk sigma 1Z1. Sigma 1Z1 ni kita akan guna untuk ataupun pada lapisan yang kedua. Jadi kita sedang menyelesaikan pada lapisan yang pertama, jadi tak perlu untuk kita masukkan lagi gamma 1Z1. Jadi nilai dia adalah 0 kilonewton per meter square. Yang kedua, Z sama dengan 2.5. Gamma A2 0.59 16.3 kilonewton per meter cube darab dengan 2.5 meter sama dengan 16.3 darab 2.5 darab dengan 0.5, 9. Jadi 24.04 kilonewton per meter square. Okey. Okey, kita pergi ke lapisan yang kedua, iaitu tanah jenis B. Tanah jenis B pada jarak 0 meter. 0 meter. Sigma A1 sama dengan, okey, sekarang lihat kepada KA B. KA jenis tanah B 0.41. 0.41 19.62 kilonewton per meter cube darab dengan 0 meter. Buat kurungan tambah. Okey. Tambah lapisan yang pertama. Ni. Tambah lapisan yang pertama. Jadi 16.3 kilonewton per meter cube darab dengan tinggi nilai Z dia 2.5 meter. Tutup kurungan, tutup kurungan. Yang ini adalah kosong sebab 19.62 darab kosong tetap kosong. Yang tinggal adalah 16.3 darab 2.5 sama dengan darab dengan 0.41. Jadi total dia adalah 16.71
kilonewton per meter square. Okey. Seterusnya, Z sama dengan 5.5. 5.5. Sigma A2 0.41 dalam kurungan 19.62 kilonewton per meter cube darab dengan 5.5. 5.5 meter tutup kurungan tambah 16.3 kilonewton per meter cube darab 2.5 meter tutup kurungan. Jadi jawapan dia adalah 60.95 kilonewton per meter square. Okey, selesai untuk sigma. Sekarang ada nilai U tak pada gambar rajah ni? Ada tanda-tanda kehadiran air? Tiada. Walaupun nilai U, rumus dia tetap gamma W darab Z, tapi kita tiada nilai U. Okey. Okey, ni adalah nilai yang kita dapat. Sekiranya kita lihatlah. Okey, kita teruskan. Apabila telah mendapat nilai sigma, step yang ketiga adalah lukisan teragih tegasan. Okey. Ini adalah jarak 0 hingga 2.5 sehingga 7.5 lah, 7.8 lah. Apalah, kita buat 5.5 lah juga. Ini 0. 0 hingga 2.5, 0 hingga 5.5. Okey, kita lihat kepada nilai tegasan yang pertama. 0. Jadi di sini 0 kilonewton per meter square. Kemudian pada jarak 2.5 adalah 24.04. Saya buat besar sikit lah, bukakan dia supaya jelas. Kemudian pada sigma yang pertama, bagi lapisan tanah yang kedua ataupun lapisan tanah jenis B, dia berkurang menjadi 16.71. Jadi nilai 24 di sini, awak agak-agak 16.71 ke dalam sini, ke sebelah kiri. Jadi tanda 16.71 kilonewton per meter square. Jadi sambung dulu supaya tak keliru. Mana titik yang terdahulu, sambung dulu. Kemudian ini masuk ke dalam. Okey. Untuk lapisan yang pada lapisan yang kedua jarak 5.5, nilai dia adalah 60.95. Jadi di sini. Ini 24, dia ke tepi lagi. Sini agak-agak. Jadi 60.95. Okey, 60.95 kilonewton per meter square. Sambung. Kemudian tutup lukisan. Jadi, langkah yang seterusnya, sebelum ni tak menjadi masalah sebab kita hanya ada satu lapisan tanah sahaja. Sekarang kita ada dua lapisan tanah.
Nasihat saya adalah jadikan lukisan ni sebagai segi 4 dan segi 3 sahaja. Bermaksud, untuk lapisan yang pertama, kita boleh jadikan dia terus kepada segi 3. Ni, kita boleh jadikan dia sebagai segi 3 terus ni. Betul? Jadi, kita jadikan dia sebagai PA1. Untuk lapisan yang kedua ni dalam bentuk trapezium, pecahkan dia menjadi segi 4 dan segi 3 sahaja. Ini adalah PA2 dan ini adalah PA3. Bila dah macam ni, barulah kita boleh dapatkan nilai PA. Okey. Kita terus ke mencari nilai PA. Okey. Nilai PA. PA yang pertama sama dengan PA yang pertama adalah berbentuk segi 3. Jarak dia, ingat lagi nilai PA yang kita cari, dia punya keyword adalah seperti kita mencari luas gambar rajah. Jadi gambar rajah ni berbentuk segi 3. Luas bagi PA1 adalah setengah kali tapak. Tapak adalah daripada kosong. Lukisan ni, nampak hujung dia adalah 24. Jarak sini ke sini adalah 24. Jadi setengah darab 24.04 darab dengan tinggi 2.5. Okey. 1/2 kali tapak kali tinggi. Tapak dia adalah 24.04 kilonewton per meter square. Darab dengan tinggi dia adalah 2.5 meter. Jadi nilai dia adalah 30.05 kilonewton per meter. PA2. Sekarang kita tengok pada PA2. PA2 berbentuk segi 4. Jarak lebar dia adalah daripada sini ke sini. Sini ke sini. Bermaksud lebar dia adalah 16.7. Ni. 16.7 kilonewton per meter square. Tinggi dia adalah 5.5. Jadi, panjang darab lebar atau lebar darab panjang. 16.7 kilonewton per meter square darab dengan 5.5 meter. Jawapan dia adalah 91.8. 5 kilonewton per meter. PA yang terakhir. PA3. PA3. Okey. Cuba tengok PA3. Ini PA3. PA3 1/2 kali tapak. Tapak dia adalah 60.95 tolak 16.7 sebab kita nak tahu kat sini je. Kita nak tahu di sini sahaja. Jadi 60.95 tolak dengan 16.7. Sebab kita nak tahu di sini sehingga ke sini sahaja. Okey. 1/2 kali tapak. Tapak dia 60.95 tolak 16.7. 44.25. 44.25 darab dengan tinggi 5.5 meter. Ni KN.
meter square. Okey, 44.25 ni adalah dari 60 tolak 16.7 sama dengan 44.25. Okey. Tutup kurungan. Jawapan dia adalah 121.69 kilonewton per meter. Okey, sekarang kita nak dapatkan nilai Y. Okey, PA1, cuba tengok pada PA1. PA1 adalah segitiga. Untuk mudah awak buat je macam ni terus, segitiga. PA2 adalah segi empat. PA1 adalah segitiga, PA2 adalah segi empat, PA3 adalah segi 3. Jadi, segitiga 1/3 kali 2.5 meter. Tambah. Okey, tambah. Tambah yang mana? Kenapa kena tambah? Sebabnya beban tu masih lagi ditanggung oleh lapisan yang kedua. Beban pada lapisan yang pertama masih ditanggung oleh lapisan yang kedua. Maksudnya lapisan yang kedua masih menanggung beban untuk lapisan yang pertama. Seperti awak mendukung adik awak. Awak ada berat awak sendiri. Kemudian tambah lagi berat adik. So, dia akan jadi double. Akan jadi ada pertambahan lah. So, sama juga dengan jarak ni. Jadi, 1/3 darab 2.5 tambah 5.5 meter. Jadi, jawapan dia adalah 6.33 meter. Okey, yang ni lapisan yang kedua. Ni PA2 adalah lapisan yang kedua. Segi 4 bagi lapisan yang kedua. 1/2 kali 5.5. Perlu tambah? Tidak perlu. Kerana pada lapisan yang kedua ni, ada lagi ke lapisan yang seterusnya? Tak ada. Jadi, abaikan. 1/2 kali 5.5. Okay. 1/2 kali 5.5. 2.75 meter. Okey, segitiga bagi lapisan yang kedua juga adalah 1/3 kali 5.5 meter. Ni meter. Sorry. 1/3 darab 5.5. 1.83. Okey, MPA. Untuk dapatkan nilai MPA adalah PA darab Y. Terus je darab. Okey, dah selesai dapat nilai MPA. Kalau nak tengok contoh pengiraan untuk dapatkan nilai MPA, sila rujuk kepada video yang sebelum ni, yang mana untuk lateral earth pressure bagi satu jenis lapisan tanah sahaja. Di situ saya ada tunjukkan secara detail. Jadi, dah siap macam ni, dapatkan nilai jumlah. Sebab kita nak menjawab soalan. Okey, soalan dia adalah dapatkan jumlah total thrust. Jadi, jumlahkan keseluruhan, tambah keseluruhan ni. Okey, total untuk jumlah MPA adalah 665.5. Okey, soalan yang pertama, dia suruh cari jumlah total thrust. Kita dah dapat 665.5. Sekarang kita nak menjawab soalan yang kedua adalah dia suruh mencari nilai Y bar yang bertindak di belakang tembok. Jadi, untuk dapatkan nilai Y bar adalah perlu kita dapatkan jumlah keseluruhan bagi nilai PA dahulu. Ni, nilai ni keseluruhan. Jadi, keseluruhan dia adalah 243.69 kilonewton per meter. Okey, bila dah dapat ini, barulah kita boleh dapatkan nilai Y bar. Kita nak menjawab nilai Y bar. Nilai Y bar adalah jumlah MPA bahagi jumlah PA sama dengan 665.5.
5.5 kilonewton per 243.69 kilonewton per meter. Hapus unit. Jadi jumlah Y bar adalah, jadi nilai Y bar adalah 2.73 meter. Okay, sekarang barulah komplit kita menjawab soalan. Okay. Sekian dahulu bagi contoh yang pertama bagi dua jenis lapisan tanah.